Rancangan Manjada Wajada ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Bank Islam dan Yayasan Basmi Kemiskinan. Sama foto apa orang? Aku pun tak segan sebab ini pun salah satu untuk ringankan bebanan kan. Hati awak foto air rasa. Taklah hidup seperti orang lain. Kemiskinan biasanya dikaitkan dengan kemelaratan. Kemiskinan sering dikaitkan dengan usaha yang tidak berkekalan. Namun kemiskinan bukan alasan untuk hidup terus merana. Roslan Ramli dan Hidayatul Akmal, pasangan anak dan ayah, tidak akan tega dipalit kemiskinan selamanya. Dari cerita Sanisa, si ibu yang dicintai, kami paparkan kisah mereka sekeluarga. Manjada Wajada, kali ini ke Bandar Diraja Arau, Perlis, Indra Kayangan. Bandar kecil ini bukan hanya menyimpan keindahan yang mempesonakan, malah menyimpan cerita tentang warga-warganya yang gigih meneruskan kehidupan. Lokasi kami kali ini berdekatan dengan stesen kereta api Arau, Kampung Titi Besi. Pada hari ini, saya berada di Kampung Titi Besi, Arau Perlis dan bersama-sama dengan saya ialah pihak YBK dan juga ahli lembaga pemegang amanah. Dan pihak YBK telah mengenal pasti responden yang ingin dibantu iaitu keluarga Encik Roslan. Jom kita masuk dalam. Melihatkan keadaan rumah Roslan Ramli, kami sudah dapat mengagak tahap kemiskinan keluarganya. Bersama 6 orang anak, mereka memenuhi segenap ruang rumah kecil ini. Okay, abang, berapa lama dah abang duduk rumah ni? Daripada tahun 95 sampai sekarang. Kadang-kadang tu tak selesa juga tapi dah keadaan hidup macam tu kan. So kena ni je lah, reda je lah dengan keadaan hidup tu. Ni ambil air dari dalam ni ya. Atas-atas tu semua bocor habis. Anak-anak inilah penghibur duka di hati Sanisa. Dia yang mengalami penyakit thyroid hanya dapat membantu keluarga dengan menguruskan anak-anak dan rumah. Terkadang, dia hanya membantu jirannya membungkus murtabak untuk dijual di pasar-pasar. Dari keenam-enam anak pasangan ini, mereka punya karakter tersendiri. Ini Mahi, anak keempat pasangan ini. Dek kerana kekangan kemiskinan, dia mengalami pertumbuhan yang agak lambat berbanding adik-beradiknya yang lain. Umur 2 tahun baru boleh cakap. Dekat sekolah cikgu susah nak faham lah. Tapi dia taklah pergi tengok-tengok dia. Dia duduk elok lah, cikgu ajar dia faham. Namun minatnya untuk ke sekolah tetap diteruskan. Dia minatlah sekolah. Kalau tak dapat pergi sekolah, dia teriak lah nak pergi juga. Lewat pun nak pergi juga. Biarpun menyedari kekurangan diri, dia tetap menjadi penghibur kepada orang lain. Orang sini selalu suruh dia nyanyi. Orang gelak kat dia kan nyanyi macam tu kan. Tapi dia sebut salah tapi nyanyi betul kan. Fatu, dayung potok, hayu. Orang dekat sini suka dekat dia lah. Dia kalau cakap, orang sini cakap Mahi pergi kedai. Nanti dia orang tu bagi dia 2 kupang. Orang dia bagi 2 kupang, dia simpan lah duit tu. Uji tak tahu nak uji apa. Dia tahu nak, dia ngerti nak uji. Berbeza dengan Mahi, abangnya pula Syajiri lebih pendiam.
Dia tanya macam mana mak kalau nak jadi imam. Tu akak kata jadi imam kena pandai semayang lah. Anak ketiga pasangan ini pula rajin ke masjid. Itu Jiri ni kan dia nak semayang-semayang pergi masjid. Dia selalu pergi masjid lah. Tapi subuh dia tak pergi lah sebab kau tak bagi kan bahaya kelam-kelam. Kerana selalu ke masjid, anak kecil ini sangat rapat dengan jemaah di sana. Antaranya Pak Cik Hamzah. Apabila saya ada cucu kubur ni, dia selalu ikut saya cucu kubur. Usai solat, pasti ada saja kerja yang ingin dilakukannya. Hari, dah siap lah. Mai kita pergi barang bawa cucu kubur. Budak ni memang dia cerdik. Dia lagi pun bagus. Bagus kita suruh apa pun dia nak buat kerja. Kita tak buat kerja pun dia suruh kita kerja pula dah. Dia tahu tak kebun tempat orang mati, tahu tak? Tahu. Tak takut? Ni orang lain ada kereta, ada apa, dia orang semua tak ada apa. Selesai kerja-kerja membersihkan kubur, pasti ada ganjaran yang menanti. Upah dia tak tentu, kadang tak buat kerja pun kita bagi RM5, RM10. Kalau dia kerja, kadang saya bagi RM10 lah. Kau simpan kalau mau tak ada duit belanja guna duit tu pergi sekolah. Dia cakap dapat duit banyak nak nanti kalau kerja dapat duit banyak, dapat kerja imam bolehlah kita jadi kaya lah. Waktu akak kata boleh tapi kena kerja lain lah. Subuh dia tak main lah. Zuhur, asar, mengarib, insya. Lepas tu malam dia kata nak balik, tak nak siapa hantar. Kita bagi hantar dah. Ini pula cerita Roslan dan anak sulungnya Akmal. Menjadi anak sulung pastinya memberi cabaran dan satu tanggungjawab yang harus dipikul olehnya. Roslan menyara kehidupan keluarga dengan menebar roti canai. Roti canai kau pakai nari, garam, 8 tipang. Tadi bulat-bulat macam ni. Ya. Okey. Letak tangan dulu. Letak dulu kat tapak. Bayar mana ni? InsyaAllah lah mungkin lepas ni. Biasanya, doh roti canai bersama kuahnya akan disiapkan di rumah terlebih dahulu. Boleh lepek kat tangan. Dengan menaiki motor usang ini, mereka berdua membawa barang jualan ke tapak berniaga. Dia yang merupakan seorang pesakit kencing manis menyewa tapak di hadapan gerai milik kawannya untuk menjual roti canai. Biasa. Ya. Satu dua. Wira. Okey. Sewa tapak sehari RM10. Sehari boleh lah dalam kadang RM50, RM60 yang tu lah. Bersama anaknya Akmal, mereka bergilir-gilir menebar roti canai dan melayan pelanggan. Kemahiran menebar roti canai yang diwarisi dari ayahnya memberi satu keunikan kepada diri Akmal. Memang minat lah juga. Lagi satu dah ingatkan ayah kan, nak kata sihat tu tak adalah sihat sangat. Kadang-kadang tu sakit juga kan. Dan masa ni dia seorang lah yang pandai tebar roti canai. Di saat anak remaja lain sebayanya menikmati zaman remaja, Akmal membantu ayahnya di sini. Akmal tak segan sebab
ini pun salah satu untuk ringankan bebanan kan. So aku mau buat je, biar orang nak kata apa pun tak kisah kan, fikirkan diri sendiri, keluarga. Kalau boleh, impian saya tu saya nak kedai saya sendiri. Saya tak mahu lagi menyewa dengan orang lah kan. Aku mau rasa baguslah sebab yelah nak bayar tapak sewa ni, lagipun untung pun tak banyak kan. Jadi nak bayar tu rasa baguslah kalau bukakan kedai untuk ayah. Lagipun ayah senang, tak payah bayar ke orang. Lagipun untung pun lebih banyak agaknya. Pasangan ini bertuah, punya anak-anak yang rajin berusaha, punya anak-anak yang menghibur di kala duka. Seolah-olah tiada bebanan yang menghantui hidup mereka. Nantikan selepas ini, saksikan apakah pelan bantuan dari Manjada Wajadah untuk Roslan sekeluarga. Ayah yang sebelah tu dia dah masak lah. Walau apa jua impian anda, kami boleh menjadikannya kenyataan. Siapa sangka sebuah bank boleh meringankan beban komitmen kewangan? Bank Islam. مامان اصلا خستگی سرش نمیشه. تو رستوران. Apabila perhubungan suami istri dibahagikan antara anak-anak dan perniagaan, wujud pertelingkahan dan perebutan yang tidak dapat dielakkan. Chef, kisah tentang konflik di dalam sebuah restoran terkenal di Tehran. Perjuangan hidup Salma dan ketabahan beliau yang kehilangan suami dalam konflik selatan Thailand. Kisah masyarakat Islam yang berbeza budaya. Tentang kemiskinan dan keperluan untuk terus hidup dan kegigihan menentang cabaran demi keluarga. Cerita yang mencerminkan kehidupan sebenar. Kini di TV Al-Hijrah, segalanya bermula di sini. Nabi ajar kita berpuasa cara manusia. Bila tiba waktu berbuka, berbukalah cepat-cepat. Ini cara Nabi. Nabi tidak melengah-lengahkan berbuka. Kalau Allah kata Allah ampun, yes, Allah akan ampun. Inilah peluang kita. Syaratnya puasa betul-betul dan mengharapkan rahmat dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila rezeki yang berkat, sedikit pun mencukupi. Berbanding rezeki yang banyak, bila tak berkat, kita akan rasa sentiasa tak cukup. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan mendapat pengampunan daripada Allah dosanya yang telah lalu. Hold my breath, take a step, waiting for the sun to set. Days are long, gotta be strong, holding on to that Quran. Segalanya bermula di sini. Ramadan Mubarak to Al-Hijrah TV. Don't forget now, let's fight the occupation. Don't forget. Brotherhood out. Kita dapati bahawa anak-anak beliau ni juga mempunyai potensi. Dan nak je nampak baik budi pekerti mereka,
Malah yang tua sekali itu, anak perempuan yang tua sekali itu membantu dia membuat roti canai ni. Dah pandai juga membuat roti canai lah. Mengenangkan anak-anak Roslan yang masih kecil, kedatangan pihak YBK bersama Profesor Emeritus Datuk Sulaiman Mat Yassin turut menawarkan anak-anak Encik Roslan ke asrama kasih YBK bagi meringankan bebanan yang ditanggungnya. InsyaAllah kita akan membantu anak yang pertama ni. YBK akan tawarkan untuk masuk di dalam asrama desa kasih. Dan insyaAllah yang kedua tu selepas dia ambil peperiksaan nantilah kita akan lihat kembali ya. Dan satu lagi saya harap bahawa Cik Roslan akan berjaya lah. InsyaAllah. Asrama kasih ditubuhkan pada 1994 di Serendah, Selangor. Kemudahan yang disediakan antaranya penginapan dan makan percuma, kemudahan infrastruktur seperti surau, perpustakaan dan peralatan sukan, pengangkutan bas ke sekolah, kos pembelajaran seperti yuran dan sebagainya ditanggung sepenuhnya oleh pihak YBK. Saya percaya bahawa dengan usaha tersebut dan insyaAllah dengan berjayanya anak-anak dia kelak, keluarga ni akan keluar daripada kemiskinan. Itulah harapan besar kami lah. Setelah mengenal pasti tapak atau gerai makan yang sesuai, bersama pegawai YBK, kami mula mendapatkan barang-barang asas untuk keperluan kedai makan Roslan sekeluarga. Banyak pilihan menyentuh lah.